سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan bahwasanya tidak dan bahwasanya atau pada bahwasanya dulu dia kata ketahui olehmu dulunya bahwasanya dalil atas segala sifat maknawiyah, iaitu ain dalil sifat ma'ani atau ngaji dah. Dan bahwasanya dan ketahui olehmu pula bahawa akan bahwasanya dan mersyak ni apanya segala sifat ini sifat Allah Ta'ala, segala sifat Allah. Sifat mana? Sifat yang 20 itu. 20 mana? Yang 20 yang diwajibkan kita tahu satu persatu tu. Gana kena takdir lagu tu? Sebab sifat Tuhan bukan 20 tu. Sifat Tuhan banyak lagi, tidak terhingga banyaknya. Tak ada siapa dia tahu malaikat Allah. Kena kait 20 sifat yang diwajibkan kita mengetahui satu persatu. Orang panggil wajib tahu dengan cara tafsir. Sifat Allah Ta'ala yang kita kena duk mengaji 20 sifat tu, hak ulama kita ijma' dah kena mengaji 20 tu. Sifat tu terbahagi tu khabar dia. Khabar bawasa tu. Segala sifat yang 20 tu terbahagi. Ini terbahagi, iyo. Segala sifat tu terbahagi atas 4 bagai. Tulis pada terbahagi. Ini bahagi adalah cara bahagi yang diletak oleh ulama supaya kita mudah untuk menggambarkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan menuju hati untuk mengetahui sifat itu dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah. Itu je. Dia bagi ni, dia bukan apa ulama bagi. Dia orang panggil kita bagi mungkin grup-grup dia. Tu tengok salbiyah tu ada geruk dia orang panggil. Bagi nak bagi mudah je. Sebab tu dia susung-susung sekali tu dia tak tukar takir. Kalau tukar takir payah lagi kitanya. Wujud kudrat, kidam kaunuhu qadir. Boleh boy. Kalau ambil mari tak susah lagu tu. Ni dia tak dia dikata dah wujud kidam baqa siapa qiyamun nafsi tu wadaniyat tu. Segeruk Kudrat irda ilmu ayat segeruk gitu jadi mudah. Tak jadi kena duk belai dak kita ni. Tu dia. Maka kata dia
terbagi atas 4 bagai mengikut pembagian ulama. Ni ulama bagi ni pada masa Nabi bukan tak kira ma'nawiyah salbiyah. Ulama kira bagi mudah kita 7 hati je. Mana berarti tahu benda ni tak ada wajib sebagai fardu ain. We kena sifat ke sudah. Tak kena salbiyah ma'nawiyah ke apa, kena benda ke jadilah. Cuma mudah nak digambar saja ya. Pertama daripada 4 bagai dah. 4 bagai itu pertamanya ialah sifat nafsiyah. Nama sifat. Pertamanya sifat nafsiyah nama sifat tu. Apa panggil sifat nafsiyah? Apa nama sifat nafsiyah? Ada ya royak. Depan lagi royak. Tak say royak banyak lah. Pakai kira hak depan nung selalu lah. Pertamanya dikatakan sifat nafsiyah, sifat yang dibangsa kepada diri zat. Maknanya sifat yang bahasa tunggu diri zat. Nanti kita kira semula insya-Allah. Iaitu sifat nafsiyah ni, grup pertama ni satu. Jadi satu sifat jua, iaitu wujud, bukan satu wujud. Kecek molek. La'alla zahir tu iaitu satu sifat, iaitu wujud. Gitu. Hak barangkali zahirnya iaitu satu sifat, iaitu satu sifat tu wujud. Ya kena takdir iaitu sekali lagi, barangkali iaitu tu jatuh. Bukan iaitu satu wujud dah. Satu wujud, 2 wujud, 3 wujud pula. Dah satu, iaitu satu sifat. Mana satu sifat? Iaitu wujud. Mana dalil takdir lagu tu? Depan lagi. Tengok. Depan lagi tu. Kita boleh duk gamak boleh tu. Sebab depan tu dalil banyak. Kedua daripada 4 bagai itu ialah sifat salbiyah namanya. Nama sifat. Sifat salbi, sifat yang bangsa ternafi barang yang tidak layak pada zat. Hak ni kita akan hurai juga depan lagi. Tak say mari rugi masa sinilah. Depan nanti nak royak dah nu. Sifat salbiyah namanya iaitu sifat salbiyah tu 5 sifat. Mana 5 sifat? Iaitu ni kita kata jatuh. Iaitu 5 sifat tu. Qidam, maksud ni tak ada iaitu. Iaitu tu barangkali jatuh iaitu. Satu sifat iaitu wujud. Tu kena perhati cara dekat tu. Ngaji kitab ni ya kena perhati lagi tu. Orang rajin perhati ya tu cepat. Namanya iaitu satu sifat salbiyah tu 5 sifat. 5 sifat mana? Iaitu 5 sifat qidamun sedia Allah dan baqaun tambah hamzah lah baqaun kekal ada Allah. Qidamun tu sedia ada Allah dan baqaun kekal ada Allah. Tu kena kait dengan ada belaka. Sedia ada Allah Ta'ala dan kekal ada Allah Ta'ala. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalahan olehnya oleh Allah lil hawadisi akan segala perkara yang baru. Hak tu pun masuk dalam sifat salbiyah juga. Nanti nak bahas tu maksud dia tu. Dan qiyamuhu binafsihi, ada Allah dengan sendirinya, dengan cara dirinya Allah Ta'ala. Waktu kita lepas belaka dah. Dan wahdaniyatun asa Allah Ta'ala pada segala-galanya. Itu pun kita lepas dah. Apa? 5 sifat. Qidam sampai wahdaniyat orang panggil salbiyah. Tu dia. Maka nafsiyah saja wujud orang panggil. Ketiga daripada 4 bagai itu apa? Sifat ma'ani namanya, nama sifat.
Sifat ma'ani, sifat yang ialah diri makna tu sendiri. Sifat yang ialah diri perkara yang ada tu. Tu idafah lil bayan tu. Idafah sifat kepada ma'ani tu. Sifat yang ialah diri benda ada tu sendiri, orang panggil sifat. Tu dia. Keempat, ketiganya sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Iaitu sifat ma'ani tu 7 sifat. Ada 7 sifat hak kita kena tahu itulah. Sifat ma'ani tu banyak lagi. Mana 7 sifat? Iaitu 7 sifat tu. Satunya qudratun, perkuasa, dan iradatun, sifat berkehendak, dan ilmun, sifat pengetahuan, dan hayatun, sifat perhidup, dan sam'un, sifat pendengar, dan basarun, sifat pelihat, dan kalamun, sifat perkata. Tu sampai kepada kalam. Orang tu orang panggil sifat ma'ani. Kena kenal belakang tu nak royak sosok-sosok. Keempat daripada 4 bagai itu ialah sifatun ma'nawiyatun, sifat yang dibangsa kepada ma'ani. Itu sebab ma'nawiyah, sifat yang dibangsa kepada sifat ma'ani. Dia bangsa sebab dia lazim daripada tu dah. Pakai bangsa ke malzum dia. Bangsa ke malzum dia. Sifat ma'nawiyah, sifat yang dibangsa kepada sifat ma'ani. Namanya nama sifat itu. Iaitu sifat maknawiyah tu 7 sifat pula. Ini seluruh sifat juga. Pula dengan mana juga? Iaitu maknawiyah tu. Sifat maknawiyah tu 7 sifat pula, 7 sifat juga. Apa makna juga? Seperti sifat ma'ani. Jadi seperti sifat ma'ani. Ma'ani ada berapa? 7. Maka maknawiyah pun 7 juga. Juga seperti sifat ma'ani tu, kerana dia lazim daripada ma'ani. Bila ada ma'ani, sabitlah dia. Kali itu, kalau ma'ani 7, dia pun 7. Kalau ma'ani 8, dia pun 8. Supaya dengan ulama yang isbat satu sifat lagi, sifat idrak. Bila isbatkan satu sifat lagi, ada khilaf ulama. Fahallahu idrakun aw la khulfu. Dok khilaf ulama. Allah Taala ni ada sifat idrak ke tak? Maka kalau ulama yang isbatkan Allah ada sifat idrak sebagai satu sifat yang lain lagi daripada sifat ma'ani tu, maka ada pula kaunuhu mudrikan tu. Kalau tambah lagi sifat takwin seperti Maturidiyah dan isbat, maka kena tambahkan lagi kaunuhu mukawwinan. Mari ikutlah, dia lazim mari daripada tu. Bila ma'ani dah lazim maknawiyah. 7 sifat juga. Mana iaitu 7 sifat pula tu. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berperkuasa, dan kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang berkehendak, dan kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang berpengetahuan, dan kaunuhu hayyan, keadaannya Allah yang berperhidup, dan kaunuhu sami'an, keadaannya Allah yang berpendengar, dan kaunuhu basiran, keadaannya Allah yang berpelihat, dan kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah yang berkata-kata. Tu derahlah, derah. Nak baca siapa habis boleh ni. Tengok baca boleh baca. Nak faham tu suku pula. Habis itu. Lepas tu nak masuk lah ayat tafsir tu dia kecek dengan cara ijma dulu. Lepas tu dia tafsir maka tafsir lah orang panggil. Kerana dulu ya rakyat borong-borong begitu je. Maka tafsir maka maknanya tu bulat tafsir lah. Maka makna sifat nafsiyah tu apa nafsiyah? Iaitu sifat nafsiyah, sifat yang dibangsa kepada diri.
Apa sifat nafsiyah? Iaitu makna sifat nafsiyah tu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama mawujud zat. Selama mawujud zat, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana lokdo. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Masya Allah. Tu lahir tak. Dan makna sifat salbiyah tu iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafi. Allah ni satu masalah. Menafikan barang yang tiada patut bagi zat. Bukan makna menafi. Bukan menafi. Kalau kira apa makna menafi? Ya, ni salah. Banyak yang silap. Kitab Jawi lagu tu berlaku adalah kitab Faridah pun menafi. Kitab Darussamin pun menafi. Atau dia panggil, orang panggil kurang teliti tu, orang panggil bukan taksir, dia panggil dia kita terjemah dengan keadaan orang panggil apa? Pada masa tu kita faham dia terjemah mengikut lapak dia. Maka nafyu ma la yaliku. Nafyu tu ulama kita terjemah dengan menafi. Pada Mekah ni ya alih. Nafyun dengan mana intifak, kita tengok dalam kitab mana-mana tu ada sebut dalam tu. Maka nafyun makna menafi. Kalau intifak mana ternafi. Ternafi lain, menafi lain. Tak serupa maksud. Menafi ni menolak. Tu dia. Nanti nak bahas hak tu salbiyah tu. Masya Allah. Tu. Habis itu tu habis sifat makna ni nafsiyah. Maka makna sifat nafsiyah tu dia reti benda boleh ayat kat orang, jangan duk mengarut. Maka makna sifat nafsiyah tu iaitu tiap-tiap sifat. Cuma you kecek tiap-tiap sifat pada ada so ya. Tak apalah tu dia dobik. Tiap-tiap sifat yang sabit. Yang subut, yang sabit. Apa makna yang sabit? Yang sungguh tetap dan sungguh bagi zat. Jadi zat Allah Ta'ala lah di sininya. Bukan umum lafazat tu pun tak apa, kerana wujud kita pun nafsiyah kita kira-kira pun tu. Iaitu tiap-tiap sifat yang sabit, yang sungguh bagi zat. Sabit tu selama mawujud zat. Selama ada zat itu, mawujud tu ada. Selama ada zat itu. Tu tulis pada mawujud zat, yakni selama zat itu ada, maka sifat wujud itu tetap dan sungguh pada zat itu, yakni tidak pergi ke mana-mana, hanya sama menunggu akan diri zat. Kalau zat ada, maka ia pun sabit. Kalau zat sudah hilang, maka wujud pun tidak sabit. Maka sifat ini
seakan-akan diri mausuf sendiri. Seakan-akan diri mausuf sendiri. Ini kita lagu tinggi kepada ulama yang berkata wujud tu ghairul mawjud tu. Tu Puk Maturidiyah tu. Kerana hubungan ni, kerana akal kita apabila disebutkan wujud, maka selalu pandang kepada diri perkara itu. Lain daripada sifat ma'ani seperti hijau, yang ada pada kertas. Maka apabila kita sebut hijau, nescaya akal kita akan tuju kepada diri sifat itu, bukan tuju kepada diri kertas itu. Sebab inilah sifat nafsiyah itu ada satu jua, iaitu wujud. Habis itu. Orang panggil sifat yang bahasa tunggu diri, sifat yang taat setia sungguh kepada mausuf. Kalau masa duk ada, ia pun sabit di situ. Kalau masa hilang, dia pun tak sabit dah. Tak serupa dengan hijab masalah daun kayu ataupun pisang kita kata. Pisang ni ketika putih dia, kulit dia warna apa? Hijau. Hijau duk tupai di kulit tu. Tapi tiba-tiba sampai masa masak dia, maka hijau pun hilang, digantikan dengan kuning. Tanya kata hijau pergi ke mana? Perak dah, lari dah. Allah kata binasa dah diri dia. Maka dia keluar daripada mausuf, diganti dengan kuning pula. Maka hijau baik, kuning baik, hak tu sifat yang tak tunggu diri mausuf. Seolah kata ikut mung lah pisai, oh aku nak pergi dah, aku tak siap cara dah. Seolah kata gitu, tak tunggukan diri mausuf. Bila kuning tu hilang, lama-lama pisai tu buruk, maka diganti dengan sifat hitam pula di kulitnya. Maka lari pula sifat kuning tu, diganti dengan sifat hitam masalah. Maka semua sifat tu tak nak tunggu diri. Pisang tu bulat, teka bulat-bulat, maka bulat tu sifat bagi pisang. Tapi bila kita kerak jadi 4 segi, bulat tu pergi ke mana? Perak ke mana dah? Tinggal 4 segi pula. Maka bulat tu pun orang panggil sifat yang bukan tunggu diri benda. Tak tunggu orang. Ikut dia, rasa nak tukar orang lain, dia tukar. Tak serupa dengan wujud. Wujud kata, hei pisang, mung nak putih ke, mung nak kuning ke, mung nak hijau ke, mung nak hitam ke, mung nak 4 segi ke, mung nak bulat ke, selama mung duk ada, aku nak sabit situ. Wujud kata. Tak serupa. Sebab tu wujud dia panggil sifat nafsiyah. Tunggu diri sungguh, sifat yang taat setia orang panggil. Tu. Sabit dia di zat. Selama zat duk ada, dia sabit itu. Masya-Allah dia. Tu. Hak tu dah ulama duk bagi dia di salbiyah gapo tu je mudah tuju.
Bila sebut sifat ma'ani, tuju ke sifat yang masuk ada di zat. Kena ke diri kudrat irada ilmu. Pakai tuju ke benda tu. Bila sebut salbiyah, tuju ke diri tak tu. Bila sebut ke nafsiyah, tuju ke diri zat sendiri. Oh, tu sebab tu ulama bagi nak lebih mudah kita ya. Tu. Kita pula buat jadi payah. Habis itu, tu ngajar mudah-mudah itu ai kampung. Oh, ya gitu-gitu. Tak payah apa ni. Maka nafsiyah tu sifat yang bahasa ada selama ada zat itu. Padahal hanya kira cara Maturidiyah lah. Kerana Maturidiyah isbatkan ahwan. Dia kata nafsiyah ni, sifat wujud ni bukan amru i'tibari. Sifat wujud ni bukan benda wujudi. Hanya dikatakan han juga. Supaya dengan maknawiyah tu. Hak ni apa panggil han maknawiyah, hak ni apa panggil han nafsiyah. Sama-sama jadi han belaka. Dia kata gitu. Han ni tak ada han ni. Padahal dia kata sedangkan tiada dikeranakan akan dia lah, akan sifat itu. Tiada dikeranakan akan dia akan sifat tu. Tiada dikerana dengan satu kerana pun. Tu pun dah panggil istilah kira pada halaman Nabi, memberi faedah umum. Padahal tiada dikeranakan akan dia akan sifat tu. Tak dikerana dengan satu kerana pun. Apa makna tiada dikeranakan dengan satu kerana pun? Tulis itu, yakni tidak serupa dengan sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah itu boleh sabit dia dengan kerana ada sifat ma'ani. Maka sifat maknawiyah itu dikatakan sabit ia dikeranakan dengan sebab ada sifat ma'ani. Adapun sifat nafsiyah ini sabit ia pada zat, bukanlah kerana apa-apa sifat yang mensabitkan dia. Tu dia. Habis itu. Masya Allah. Tu orang panggil ghairu mu'allalatin bi'illatin. Tu jelaslah tu. Tak dikeranakan dengan satu kerana pun. Apa makna tidak dikeranakan dengan satu kerana? Artinya, arti tiada dikeranakan dengan satu kerana tu, artinya tiada melazim ia sifat nafsiyah tu, tidak melazim ia bagi, jadi akan satu sifat yang lain. Tulis pada sifat yang lain, yakni bukanlah sabit sifat itu kerana lazim daripada ada sifat yang lain. Kerana lazim daripada ada sifat yang lain. Maka tidak serupa dengan maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah itu lazim ia akan sifat ma'ani. Lazim ia akan sifat ma'ani. Tu dah. Habis itu. Tu padai dulu. Nak uti situ dah. Rasanya nak kira semula salbiyah tu. Tu
Kemudian kata dan makna sifat salbiyah, iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafi. Sini kenapa molek-molek? Kita ni pergi pecah risik tu juga. Makna menafi ni. Padahal ada orang dalam dulu pun menafi dengan orang ternafi, kita dah faham makna gitu dah. Tapi tak pecah rupanya. Apa? Kerana beza mana menafi dengan ternafi tu. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا بالمصطفى رسول بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله والصبي والحمد لله في البدء والتناهي عمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كلا بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصف المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله في كل لحظة الأبدا ورضا نفسه الحمد لله.